Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, selamat hari Isnin hari ni. Hari ni kita dah start bekerja. Saya pun dah start bekerja, start busy. Dan hari ni kita akan diumumkan PKP kan, sama ada PKP dilanjutkan, perintah pergerakan MCO ni boleh merentas negeri atau tak. Saya pun tengah menunggu keputusan lah. Dan yang pasti kalau diumumkan MCO sekali lagi, saya akan berada di KL. Saya tak balik Ipoh, tak balik Penggalan Hulu dah lah. Sebab banyak kerja kat sini lagi. Okay. Baskaran. Selamat pagi. Okay, hari ni saya nak cerita topik yang menarik, sangat menarik, berkaitan dengan warna-warni dalam makanan harian. Tadi saya on the way berjalan ke taman ni, saya ada jumpa satu bunga. Kalau anda pernah tengok ni bunga ni dekat dia melingkar dekat pagar orang tanam. Ni kita panggil bunga telang. Kalau anda tak pernah dengar ataupun tak familiar, ni kita panggil bunga telang. Pokok dia macam morning glory, pokok bunga seri pagi, tapi bunga dia halus lah bunga ni. So ini boleh makan ini boleh makan. Selalu orang buat nasi kerabu. Nasi kerabu kita guna bunga ni lah. Ini kita panggil bunga telang. Tahun lepas, tahun 2000, ya salah, tahun lepas saya ada assist, ada bantu student UM final year project thesis degree. Dia buat kajian berkaitan dengan bunga telang ni. Dia extract bunga telang ni, ambil dia punya pigment warna, extract, lepas tu dia letakkan dalam yogurt. So kajian menunjukkan result tu menunjukkan bila kita extract bunga telang ni, kita letak dalam yogurt, and dia enhance dia punya microbial growth, pertumbuhan bakteria baik probiotik, iaitu spesifiknya adalah lactic acid bacteria probiotik yang ada dalam yogurt. So bunga telang ni bila kita extract, kita letak dalam yogurt, probiotik dalam yogurt tu dia lagi bertambah. So ini adalah kita panggil kajian secara in vitro, secara makmal. Kajian ni dia ada banyak peringkat. Dia ada secara in vitro. In vitro ni kajian paling level paling rendah lah. Kita just nak test untuk hipotesis awal je. So kajian in vitro menunjukkan pigment warna yang ada dalam bunga telang ini meningkatkan pertumbuhan bakteria baik yang ada dalam yogurt. Dan hipotesis seterusnya, yang ini kita kena buat clinical study lah pula. Apa terjadi kalau manusia makan, dan adakah ia membantu juga pertumbuhan bakteria dalam usus kita? Itu persoalannya. Kalau ini kita letak dalam yogurt, pertumbuhan bakteria baik probiotik dalam yogurt dia bertambah. Dekat kita makan pun dia juga bertambah. Dan ada juga banyak kajian secara in vitro juga, dia menunjukkan bahawa dia meningkat pertumbuhan bakteria. Lagi satu, dia ada kaitan dengan enzim yang kita panggil alpha glucosidase dengan alpha amylase inhibition. Itu maksudnya dia menyekat gula dalam darah pada badan seseorang dan bagus untuk kencing manis. Pigment warna ni Okay, hari ni topik hari ni saya nak cerita bukan saja warna biru. Pigment warna biru tu kita panggil phycocyanin. Dia ada banyak lagi pigment yang memberi satu therapeutic values
nilai-nilai perubatan pada tubuh seseorang, pada kesihatan, kan? Okey, kita bermula dengan warna biru, Okey, warna biru apa contoh makanan yang warna biru? Daripada buah-buahan lah, ni yang makanan natural, iaitu biasanya daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, Kita ada acai berry, kita ada blueberry, kan? Yang berry-berry lah yang saya jumpa yang warna biru, biasanya berries lah, Okey, apa fungsi dia, Warna-warna biru ni, contohnya kalau kita beli buah-buah warna biru ni, dia bagus untuk golongan pelajar, anak-anak kita. Dia bagus, senang kata, dia fungsi dia untuk otak. Dia melindungi otak, dia tingkatkan kita punya daya ingatan, segarkan pemikiran kita, bantu juga membantu untuk kecantikan dalaman. Dia bagus untuk kalau ada masalah daya ingatan merosot, susah nak tumpukan perhatian, concentration, fokus. Boleh kata pada pelajar lah, pada otak. Otak ni sinonim dengan pelajar lah, ataupun orang dewasa pun okey juga kalau dia ada masalah kemerosotan otak. Jadi kalau nak tingkatkan cognitive performance, tingkatkan prestasi brain performance kita ni, maka lebihkan makan makanan yang ada warna-warna biru, elemen biru yang kita panggil phycocyanin. Antaranya adalah bunga ni lah, bunga telang, bunga nasi kerabu. So nasi kerabu mana bagus lah, pigmen biru tu adalah bagus, tapi kita kena ekstrak. Tapi kalau macam nasi kerabu, kita macam mana cara buat dia, macam mana bunga warna biru, kita renyukkan dia, kan. Kita ambil, kita basuh beras ataupun kita letak bunga ni, kelopak dia pada nasi. Saya tak tahu macam mana buat, saya pun dah lupa. Saya tak pernah tengok mak saya buat, tapi kat rumah saya ada benda ni. Kat kampung memang mak saya guna bunga ni untuk buat nasi kerabu. Nasi kerabu jadi warna bunga. Rendam bunga dalam air. Okey. Itu salah satu cara ekstrak. Rendam bunga dalam air itu cara extraction lah. Tapi kalau dalam makmal, kita adalah kita tumbuk bagi dia halus. Macam-macam lah, saya pun dah lupa dah apa student tu buat. Tapi nak kata elemen phycocyanin, pigmen biru tu adalah pigmen phycocyanin yang ada dalam makanan biru yang bagus untuk otak. Okey, itu warna biru. Kita tengok warna lain pula. Warna jingga, warna oranye ataupun jingga kita panggil. Ada yang kata blendkan dia dan tapis airnya. Boleh juga. Itu salah satu extraction lah. Extraction kita nak extract, ambil pigmen biru saja. Boleh juga buat minuman. Boleh juga. Boleh jadikan dia sebagai pewarna semula jadi. Dia bagus kan kalau kita nak jadi makanan kita cantik, kuih kita cantik, gunalah pewarna yang betul, pigmen. Pewarna pigmen. Okey, warna seterusnya adalah warna jingga, warna oranye. Okey, warna oranye ni kita boleh dapat dari lobak merah, carrot ada warna merah, pigmen jingga. Pigmen jingga ni kita panggil beta carotene. Beta carotene ada dalam lobak merah, beta carotene ada dalam kunyit hidup, beta carotene ada dalam sayur bayam pun ada beta carotene. Walaupun sayur bayam warna hijau, dia ada beta carotene juga. Cinnamon, kulit kayu manis ada beta carotene. Pigmen jingga, pigmen oranye tu ada dalam kulit kayu manis. Pigmen oranye juga ada dalam bayam. Pigmen oranye juga ada dalam lobak merah, ada dalam mangga, ada dalam kunyit hidup. Jadi apa peranan pigmen oranye ni? Pigmen oranye ni, pigmen jingga ni dia fokus untuk organ perut. Dia fokus bagus untuk organ perut. Dia menyelaraskan usus kita dan perut. Dia menggalakkan selera makan. Dia melegakan perut yang kembung. Perut kembung, sembelit, kaitan dengan perut lah. Tak ada selera makan, ambil makanan-makanan yang warna oranye, warna jingga, sebab dia ada elemen beta carotene.
Jadi katakan kalau kita tak lalu makan, tak hilang selera makan, buatlah fruit juicing. Antaranya buat fruit juicing sebab tak selera makan ni biasanya yang melibatkan makanan pepejal. Sudahlah tak selera makan. Kalau kita makan pepejal, tak larat nak kunyah. So lagilah tak ada selera. Jadi yang jalan terbaik adalah buat fruit juicing. Ambil apple hijau, ambil bayam, combine dengan bayam, apple hijau, carrot, mangga. So combination buah dengan sayur ni memberi rasa yang sedap. Carrot kalau campur apple hijau sedap, masih sedap. Masuk letak bayam sikit, daun-daun bayam tu sikit. Lepas tu letak mangga. So dia ada rasa masam. Kan, dia ada rasa masam apple tu, dia ada rasa manisnya mangga tu. So combination tu sedap. Letak lagi sikit kunyit hidup, sikit, berapa ni lah, ibu jari sikit saja letak. So warna oren tu lagi secara psikologi dia bagi kita rasa energetik. Sebab tu lah orang kanak-kanak bila pakai baju oren dia jadi hyper. Kanak-kanak pakai baju oren ni dia jadi hyper. Dia jadi macam atraktif, dia jadi hyper. Ini kita panggil color therapy secara psikologi lah. Memang dia akan jadi hyper. Jadi bila orang yang hilang selera makan ni, kita combinekan makanan-makanan yang warna oren, menyerlah, yang ada elemen pigmen beta carotene ni. Pertama sekali dia tengok, dia nampak macam segar, dia nampak macam energetik secara psikologi. So dia nampak wah atraktif, menarik, warna oren, cerah. Lepas tu disebabkan ada pigmen beta carotene, dia tingkatkan selera makan orang yang hilang selera makan. Jadi ini kaedah pemakanan yang anda kena belajar. Very good. Dan bagus untuk siapa? Bagus untuk orang yang ada tengah dalam proses rawatan penyakit. Contohnya kanser. Kalau tengah buat kemoterapi, balik rumah hilang selera makan, buat benda ni, fruit juicing ni. Ambil combination warna-warna jingga. Dan bagus juga untuk warga tua. Orang tua yang hilang selera makan, ada masalah penghadaman, ada masalah perut tak berapa selesa, selera makan pula dah tak ada, yang terlalu lemah, letih, lesu. Bagus combination of beta carotene punya ni, warna-warna jingga ni, combine sekali. Right? Okey, itu warna jingga. Seterusnya warna purple. Warna purple warna purple dia ada phycocyanin juga. Dan warna purple ni saya lupalah dia punya apa spesifik dia, pigmen warna purple. Okey, warna purple ni dia contohnya apa? Ada jagung warna biru. Jagung biru, kalau anda pernah tengok lah. Saya pernah tengok tapi saya tak suka makan jagung tu. Rasa dia tak sedap. Tapi dia ada kan. Apa lagi? Anggur hitam. Anggur hitam ada pigmen ungu, purple, warna purple. Anggur hitam, beri hitam, kacang hitam, kacang kulit hitam tu. So warna-warna purple dan warna hitam ni dia fungsi dia untuk melindungi buah pinggang. Bukan buah pinggang yang dah rosak. Yang sihat kita kekalkan kesihatan dia. Dia untuk lindung buah pinggang. Dia bantu untuk di samping tu dia bantu untuk lembapkan kulit, untuk kecantikan, mengatasi masalah kedut-kedut, kulit kasar, tak berseri. Ini more tu kecantikan. Dan dia juga melindungi buah pinggang. Kalau tengok kacang hitam kacang hitam pun bentuk dia pun macam buah pinggang Dia bagus untuk lindung buah pinggang. Mungkin nutritional value ataupun therapeutic value yang ada dalam dia bagus untuk buah pinggang. Tapi bukan rawat masalah buah pinggang kronik ni. Buah pinggang kronik ni bukan cara pemakanan ni. Tapi kalau orang sihat, untuk jaga, bagus. Pendek kata, buah-buah yang warna hitam, yang warna purple ni bagus untuk
kecantikan, ke arah kecantikan. Golongan-golongan yang jaga kecantikan. Buah plum, anda tahu buah plum? Buah plum tu, oh sedap. Saya suka beli. Kalau kat pasar malam apa, saya suka beli buah tu. Dia rasa masam-masam manis. Buah plum, P-L-U-M-P, plum, sour plum. Alright. Lagi apa lagi? Warna merah. Okay, warna merah ni, carrot juga ada color ungu. Carrot, ubi beetroot tu, ubi beet tu ada warna ungu, ada warna merah. Okay, warna merah bagus untuk apa? Kita tengok dulu warna merah apa. Buah-buah yang warna merah. Tomato, buah delima, buah raspberry, strawberry, apple merah, buah apa, cherry merah, cranberry. Cherry wah, lama saya tak makan. Saya pernah pergi Adelaide, Australia dulu. 2012 macam tu kot. 2011 ke? Saya pergi. Saya berkesempatan untuk pergi ladang cherry. Ladang cherry tu dia pokok, banyak ladang dia, pokok. Lepas tu pokok tu dia tutup dengan satu jaring lah, tak nak bagi burung makan. Nak masuk ladang tu, kebetulan time tu kami saja ada. Saya kebetulan saya melawat pensyarah saya yang tengah buat PhD dekat Adelaide. Saya tengah buat master, dia tengah buat PhD kat Adelaide. Saya pergi rumah dia. So kami datang, satu keluarga, satu family, satu kereta, pergi ladang tu. So nak masuk tu dia bagi satu bakul, baldi kecil tu. Dia kata you can eat how many you like. Berbanyak yang kita nak makan, boleh makan. Only yang ada dalam baldi saja dikira untuk dibayar. Kami jadi macam orang gila pergi masuk dalam tu, makan sepuas-puasnya. Bayangkan, dah lah pokok tu rendah saja, tinggi saya je. Kita boleh petik dan masak ranum. Ada merah, ada yang warna purple. So kita petik, kita makan sepuas-puas hati. Tak basuh pun buah tu. Alah, tak kotor pun kan, atas pokok. Ambil makan sampai kenyang. Ya Allah, buah fresh. Lepas tu dah kenyang, sampai sendawa baru ambil, letak dalam baldi dan kita bayar. Dia boleh, sebab terlalu banyak kot kan. Daripada bazir gugur, baik dia bagi. Itu pengalaman kan. Jadi buah-buah yang warna merah ini, dia bagus untuk apa? Bagus untuk melindungi organ jantung. Kalau anda perasan buah-buah yang warna merah ni, bentuk dia pun seakan-akan jantung. Strawberry, tomato ada 4 chambers pun bentuk macam jantung. Apple, strawberry, apple, buah-buah merah ni dia macam jantung. Jadi dia bagus untuk lindung jantung. Dalam buah-buah yang warna merah ni, ada satu pigmen yang memberikan dia warna merah. Pigmen ni kita panggil sebagai pigmen lycopene. Lycopene adalah pigmen merah yang ada dalam buah-buah merah lah, buah tomato dan sebagainya. So dia bagus untuk jantung, dia membantu lancarkan peredaran darah, dia bagus untuk kurangkan lemak dalam tubuh badan, tekanan, dan juga bantu untuk kecantikan. Buah-buah merah ni. Jadi buah-buah merah ni bagus untuk diamalkan oleh orang yang macam mana? Dia khusus untuk bagus untuk orang yang kerap makan luar. Kerap makan luar. Makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, makanan yang diproses. Jadi orang yang kerap makan luar, dia terdedah dengan makanan-makanan tak berapa nak sihat ni, bagus amalkan buah-buah yang warna merah. Ada pigmen lycopene tu bagus. Makan apple merah, makan tomato. Saya kecil-kecil tu saya suka makan tomato. Sampai sekarang lah, tapi tak adalah purposely beli. Kalau dulu time kecil tu waktu darjah berapa kan, bila mak saya pergi pasar, mesti saya suruh beli buah tomato.
Tomato tu saya akan belah dia, saya akan letak kicap. Saya suka makan tomato dengan kicap. Tak tahu, sedap lah. Tomato belah, letak dengan kicap, makan. Rata macam tu. Ini memang bagus untuk kulit. Tomato bagus untuk kulit, dan lendir tomato memang bagus untuk peredaran darah. Kita panggil dia bantu dari segi platelet aggregation. Kita tak nak bagi platelet tu bergumpal. Maka peredaran darah jadi tak smooth. Jadi lendir-lendir tomato tu bagus. Jadi pendek kata makan buah tomato, so kita dapat. Jadi buah tomato ni kalau kita nak makan waktu siang, kita makan mentah bagus. Kalau kita nak makan tomato waktu malam, kita makan yang dah dimasak. Sebab di dinding tomato tu dia ada pektin. Pektin ni sejenis karbohidrat kompleks, fiber karbohidrat kompleks. So dia susah nak cerna. Dia lambat cerna. Dia takes time, ambil masa untuk cerna pektin. Jadi kalau kita makan tomato yang mentah pada waktu malam kita nak berehat, kita nak tidur. Jadi bila kita nak tidur, perut kita masih mencerna. So dia akan beri kesan yang tak baik pada kesihatan kita. Jadi biarlah pada waktu siang kita makan tomato mentah. So pektin tu masih ada. Bila pektin tu masih ada, kita makan waktu siang. Sebab siang kita masih aktif bekerja. Jadi perut pun masih aktif menghadam. So tak ada masalah. Tapi kalau waktu malam, kalau kita makan pektin, buah-buah yang ada pektin, apple merah, tomato, pektin, so perut kita nak hadam. So ini rentetan ni, kalau kerap amalkan macam ni, tabiat makan pektin pada waktu malam, apple merah, tomato pada waktu malam yang tak masak, maka kita boleh dapat gastrik. Sebab pektin kalau masak, dia terurai. Dia punya ni, bila suhu tinggi memang dia akan terurai pektin tu. So dia bantulah digestion. So perut kita tak terbeban untuk digest pektin tu pada waktu malam. Jadi makan tomato mentah waktu siang, malam makan yang tomato yang dah masak. Okey, so bagus untuk golongan yang tak jaga pemakanan ni. Bagus amalkan benda-benda yang warna merah lah. Yang seterusnya adalah warna warna hijau. Warna hijau ni apa? Warna hijau banyak warna hijau. Brokoli, kailan, macam-macam lah. Kita punya teh hijau, lepas tu bayam, kangkung, semua hijau ni sebenarnya bagus untuk organ hati. Hati, dia melegakan tekanan. Dia bagus untuk detox hati. Yang kalau orang kata nak detox hati, dia bukan, kalau dari segi istilah perubatan sebenarnya tak betul detox hati. Sebab hati dia dapat detox secara natural. Dia, kalau nutrition ni kita panggil makanan yang boleh sebagai makanan hati. So hati bila dia dapat pigmen yang warna hijau ni, dia suka. Dia suka, sebab itu memang makanan dia. Jadi dia lindung hati. So kalau dalam bahasa komersialnya kita boleh katakan detox hati. Jadi kalau anda nak buat jus detox untuk liver detox apa semua tu, ambil kombinasi sayur-sayur yang warna hijau tu. Anda boleh blend. Carilah benda yang sedap sikit lah yang untuk di blend. Peras sikit lemon. So tak adalah rasa macam kita minum jus rumput kan, hijau je kan. Boleh amalkan. Dan dia bagus untuk orang yang panas baran. Panas baran ni dia ada kaitan dengan hati. Panas baran ni memang dia ada kaitan dengan hati. Bila hati buat kerja lebih, dia ada tingkatkan satu hormon yang mana peredaran darah kita jadi laju, jantung kita berdegup laju, so kita rasa macam nak marah saja. Jadi makanan yang hijau ni dia boleh cool down kita balik. Tapi kena amalkan lah. Bukan nak tengah panas baran tu baru nak ambil, nak potong benda-benda hijau baru nak blend, tak jadi. So senang kata dia bagus untuk hati lah. Jadi siapa yang bagus amalkan? Saya sarankan untuk golongan yang kerap menghadap komputer dan kerap tidur lewat.
kerja sampai larut malam, terlalu penat kan. Mana tidur dia tak menentu. Orang yang tidur tak menentu ni, hati dia akan ada masalah. Bila time tidur, hati dia nak proses lemak yang kita makan, kolesterol yang kita makan. Kalau ada bahan-bahan heavy metals, bahan-bahan toksik yang ada dalam tubuh badan, hatilah tempat tolong cerna balik. Jadi kalau kita masih aktif pada tengah malam, kita tak tidur lagi, maka dia terbeban, dia ganggu. Dia nak bekerja tapi kita masih aktif lagi, so dia tak boleh bekerja. Ya, orang yang macam ni elok amalkan combination sayur-sayur yang sayuran hijau ni. Dia buat jus, fruit juice, minum. So dia boleh jadi tonik untuk hati. So tak perlulah nak beli suplemen tonik hati, kan ada jual kan tonik hati. Buat sendiri saja elemen-elemen yang warna hijau ni. Terutama orang yang berjaga malam lah. Okay, seterusnya warna kuning. Warna kuning contohnya dia tulis dekat sini, pigmen kuning pigmen kuning ni tak silap saya lutein ke astaxanthin. Pigmen lutein tak silap lutein. Tapi dalam beta carotene pun ada pigmen kuning juga. Okey, pigmen kuning ni antara contoh dia apalah? Dia kata dekat sini kunyit. Kunyit pun ada pigmen kuning, kunyit pun ada beta carotene. Sebab beta carotene dengan pigmen kuning dia ada beradik. Dia kalau dia ada, warni pun ada juga. Kunyit bagus untuk detoksifikasi limpa. Kalau warna kuning ni bagus untuk limpa. Antara contoh yang warna kuning, kunyit dia bagi tahu. Manggis consider warna kuning sebab isi manggis walaupun putih tapi dia ada pigmen kuning. Itu antaranya lah manggis. Manggis ni dia boleh legakan kepanasan. Sebab pigmen kuning ni dia bagus untuk organ limpa. Kalau kita rasa macam panas dalaman badan kan, manggis. Kan petua orang dulu kan, dia kata kalau nak makan durian mesti kena ada manggis. Sebab durian ni bersifat panas, manggis ni disebabkan sejuk. Memang betul. Cuma dia orang tak cerita secara saintifik kenapa. Secara saintifiknya buah durian ni dia karbohidrat dia tinggi kan. Bila karbohidrat dia tinggi dan lemak dia tinggi, bila kita makan, perut kita akan digest dengan heavy kan, berat untuk digest. So ada rembesan banyaklah asid, enzim dirembeskan. Jadi bila dah terlalu banyak sangat kan, dalam karbohidrat dia ada kanji tinggi juga, ada lemak tinggi pada durian tu, maka tubuh badan akan keluarkan hormon untuk jantung berdegup kencang dan darah kita mengalir cepat. So tekanan darah akan tinggi sikit kalau kita terlalu lebih makan, overeating. Maka sebagai balasannya adalah orang tua-tua kata makan manggis. Kalau nak makan buah durian, makan manggis. Manggis pula dia bersifat sejuk. Dia bukan sejuk panas ni, dalam istilah sains tak ada. Cuma saya boleh terangkan dalam manggis dia ada pigmen kuning. Pigmen kuning ni dia bagus untuk menyejukkan, cooling. Pigmen kuning tu pada manggis. Walaupun manggis warna putih tapi dia ada pigmen kuning. Saya tak ingat nama pigmen ni. Tak silap saya lutein ataupun astaxanthin. Lebih kurang macam tu lah. Saya nak kena check balik. Nama saintifik dia saya tak ingat. Jadi dia melindungi limpa, organ limpa. Limpa ni English dia kita panggil spleen. S-P-L-E-E-N, spleen, limpa. Dia melaraskan kita punya metabolisme. Ni yang bagus. Dia laraskan kita balik kita punya metabolisme. Bila kita makan durian, orang yang makan durian dia rasa macam panas, metabolisme badan dia tak betul. Tak balance. Saya makan durian, saya tak ada rasa pening, saya tak ada panas.
Walaupun durian saya makan banyak, tak ada masalah. Ada orang makan pulut, dia rasa macam berangin, dia rasa macam pening, tak boleh dia makan. So, itu disebabkan metabolisme tak betul. Kan? Jadi, cara nak tingkatkan balik metabolisme, makan manggis. Berlawanan. So, makan benda yang pigmen kuning. Antaranya adalah manggis lah. Kan? So, dia boleh juga singkirkan lemak dan masalah kembung perut. Dan juga kuatkan tulang dan badan. Kan? Kaki tangan yang tak bertenaga, lesu. Dan juga pernafasan yang tak lancar. Ni semua pigmen kuning. Kan? Dan ini bagus untuk apa? Ini bagus untuk orang yang nak langsingkan badan. Orang yang nak langsingkan badan, bagus makan manggis, tingkatkan metabolism. Bagus untuk amalkan kunyit. Sebab dalam kunyit dia ada beta carotene juga dan dia ada pigmen kuning. Kan? So dia tingkatkan metabolisme badan kita. Kalau nak turunkan berat badan, makan benda-benda yang macam ni lah. Pigmen kuning. Ataupun buah-buah yang warna kuning. So dia pasti ada pigmen kuning. Puan Noraziah dah bagi hint. Lutein and zeaxanthin are two important carotenoids which are pigment produced by plants that give fruit and vegetable yellow to reddish. Betul. So carotenoid, kalau beta carotenoid warna oren. So lutein lutein. Betul lah. Zeaxanthin ataupun astaxanthin. Okay, pigmen putih. Pigmen putih bagus untuk apa? Okay, kita kena tahu juga apa pigmen putih ada pada makanan warna apa. Makanan apa? Antaranya adalah makanan kubis. Kubis dia ada pigmen putih. Lepas tu contoh kat sini dia bagi spora brokoli. Toge. Toge. So toge pun dia ada pigmen putih. Toge, kubis walaupun warna hijau tapi dia ada pigmen putih. Sayur-sayur yang warna putih tu, kan? So dia bagus untuk paru-paru. Dia bagus untuk paru-paru, untuk kurangkan jangkitan, legakan kepanasan dan keradangan juga. Pernafasan tak lancar, senang jatuh sakit. So senang kata dia bagus untuk paru-paru. Jadi benda ni bagus untuk kaki rokok, smoker. Smoker bagus juga amalkan sayuran hijau dan sayuran putih. Buat sup kubis ke apa kan, buatlah apa-apa pun bagi boleh masuk dalam perut saja. Kan? Pigmen putih bagus untuk perokok. So itu beberapa pigmen yang saya cerita. Putih, kuning, hijau, merah, ungu, jingga, biru. Jadi poin yang saya nak sebutkan dekat sini, bila kita dalam makanan kita ni, biar kayakan dengan variety, kepelbagaian jenis dan kepelbagaian warna. Jadi kalau kita nak makan buah, jangan makan buah apple dalam kuantiti yang banyak, 4-5 biji sekali makan pun tak bagus juga. Makan apple, kalau dah makan apple hijau, makan apple merah, makan pula pisang. Combinekan warna-warna jenis buah tu. So adalah variety warna, sebab kita nak dapatkan pigmen. Pigmen ni salah satu antioksidan juga. Yang antioksidan bagus untuk tubuh badan, yang lawan inflammation, keradangan, tingkatkan sistem imun. So pelbagaikan buah-buah, sayur-sayur, warna dan jenis dia. Cauliflower ada pigmen putih juga. So bila kita pelbagaikan pigmen putih, so dia sendiri, tubuh badan kita kalau dia perlukan, dia akan ambil sendiri. Dan kita tak perlu nak pilih pun untuk dia. Kalau kita termakan bayam, saya kata tadi, hijau bagus untuk hati. Hati sendiri akan pilih. Dia tahu pigmen, kehadiran tubuh badan dia kat mana, dia tahu. Dan darah tahu nak hantar ke mana pigmen-pigmen tersebut. Peranan kita adalah feeding, bagi dia makan. Itu sebab tu kita kena makan dengan benda yang betul. Kurangkan makanan-makanan yang pewarna tiruan. Kan biasa kita makan pewarna, kalau tengok ingredient dia tulis pewarna dan perisa yang dibenarkan. Yang dibenarkan tu biasanya sintetik.
Dia tak beri apa-apa nilai kesihatan pada tubuh badan. Dia hanya cantik saja. Kita nak buat pulut kuning, kan? Kita nak buat pulut kuning, jangan ambil pewarna kuning, ambil kunyit. Kita nak buat onde-onde, kan? Buah Melaka tu, yang buah Melaka, gula nisan dengan parut kelapa tu, kan? Jangan guna pewarna serbuk warna hijau. Memang nampak cantik. Ambillah pandan. So bila kita ambil pandan, kan, kita dah ada pigment. Kita nak pigment tersebut. So adalah nilai. So barulah kita makan tu ada nilai-nilai kesihatan. Tak adalah makan just untuk tekak saja. Kita masak kuih lopes, kan. Kuih lopes tu kan sedap, kan. Warna hijau pulut dia. Ambillah pandan. Saya ingat dulu, kecil-kecil dulu, waktu arwah nenek saya masih ada. Nak kata dia orang ni jaga betul mutu makanan tersebut. Kuih lopes, kan. Dia tanak pulut. Kukus kan pulut, kan. Kasih lembut betul-betul. Lepas tu dia balut dengan daun pisang, kan. Nak buat kuih lopes ni. Lepas tu kukus sekali lagi. Lepas tu dia guna daun pandan. Daun pandan kasih betul-betul warna hijau. Dah lah bau pandan tu wangi. Lepas tu hijau pula, cantik warna dia. Lepas tu balut dengan daun pisang, kan. Dah masak. Nak potong. Kalau orang sekarang potong guna pisau, tak. Nenek saya dia guna benang. Ambil benang, dia potong guna benang. Jadi kuih lopes tu jadi bulat cantik. Makan pun berselera. Potong cantik, kemas teliti. Lepas tu warna cantik, warna hijau pandan. Bukan hijau pencelup. Kita sekarang hijau pencelup. So pewarna-pewarna ni kalau boleh elakkan. Ini tak bagus, kan, pada kesihatan. Ini semua bahan kimia. Kita nak jadi nak kuih kita cantik, warna biru, ambil bunga telang. Mana tadi bunga telang? Bunga telang, cantik bunga telang ni. Ekstrak dia. So sedikit sebanyak kita ada pigment beta carotene. Kalau hijau, pigment klorofil. So kita nak benda tu. So olahkan makanan tu biar dia jadi sihat lah. Alright, itu saja celoteh saya. Harap membantu perbagaikan warna-warni dalam makanan harian kita. Okey. Doalah sama-sama supaya kita dijauhi banyaklah dalam grup WhatsApp yang saya baca, yang mesej yang dapat dekat saya. Saya satu keluarga dapat COVID, nak buat macam mana? Banyak kes COVID. Dalam grup WhatsApp saya ada 27. Saya dapat mesej daripada tim saya, ada mengadu ni keluarga dia positif COVID, nak buat macam mana? Dah start ada. Kalau dulu kalau dengar kes-kes COVID, kita rasa macam tu jauh sangat, tu bukan di kalangan kita. Jauh tu dia orang, bukan kami. Tapi sekarang ni dah ada dalam grup WhatsApp. Kawan saya pun ada yang kena COVID. So berhati-hatilah, kan. Saya pun berhati-hati. Sebab itulah bila katakan diumumkan PKP, saya nak stay dekat KL. Sebab walaupun kalau saya balik kampung, tak ke mana pun. Sebab ada keluarga je. Tapi disebabkan saya dah duduk KL beberapa hari, saya takut baby dan saya takut jangkit dekat mak ke apa, kan. Stay. So kita kena bertahan sikit lah dalam tempoh ni. 2021 tahun ni mungkin tahun yang lagi bagus, better, ataupun lagi teruk. Alhamdulillah, kan. So sama-sama lah kita jaga diri kita masing-masing, kan. Kalau tak ada keperluan, tak perlu ni, kan. Kalau nak keluar juga, jaga SOP betul-betul, balik cepat basuh tangan bersih-bersih. Alright. Okey, itu saja daripada saya. Moga bermanfaat. Sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa insya-Allah kalau tak ada aram lintang pada esok hari. Kalau anda ada soalan, boleh PM tim kami, forwardkan, paskan soalan tu pada tim saya di ruangan komen. Bukan di ruangan komen, di bahagian caption live ni, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.